Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ini hanya satu cerita dalam satu video, tetapi cerita yang Abang dapatkan hari ini melalui email adalah antara cerita yang paling epik pernah Abang dengar. Dan Abang rasa bila Abang ceritakan ni mempunyai banyak pengajaran di sebaliknya. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia. Dan tanpa membuang masa lagi, Abang tak nak berlengah-lengah, cerita dia memang cukup epik bagi Abang. Abang mulakan cerita kali ini dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tengok daripada tajuk pun dah rasa macam lain macam. Abang waktu nak pilihkan tajuk untuk video kali ni, Abang berfikir banyak kali dalam tandas. Sebab apa dalam tandas? Sebab dekat dalam tandas lah kita boleh berfikir lama sikit lah. Sebab proses-prosesnya yang terlalu panjang tu kan. Okey, yang faham-faham lah ya. Okey, ceritanya bermula. Kisah ni sebenarnya Abang dapatkan melalui email dan ceritanya bermula pada tahun 1980-an. Diceritakan kepada Abang oleh seseorang, nanti Abang akan bagi tahu dekat hujung cerita siapa yang ceritakan kisah ni. Dia berkenaan dengan seseorang yang bernama Mak Temah dan Mak Temah pula. Mak Temah lah. Mak Temah dengan Laila cerita ni kisahnya. Mak Temah dekat kampung tu adalah seorang bidan yang sangat dihormati. Selain daripada banyak menyambut kelahiran, dia juga selalu berurut, pandai berurut di kalangan urut-urut perempuan. Kalau ada orang yang sakit, bukan berkenaan dengan bersalin pun orang akan panggil dia sebab dia punya urutan memang sangat bagus. Sebenarnya Mak Temah tu bukanlah satu-satunya bidan daripada keluarganya. Dia dapatkan ilmu perbidanan tu daripada tok nenek dia yang memang sejak turun-temurun tinggal dekat kampung tu mengamalkan perbidanan. Jadi ilmunya semakin lama semakin bagus dan banyak membantu ramai orang. Pengalaman Mak Temah kali ini adalah satu pengalaman yang luar biasa yang disampaikan ke keturunannya, iaitu yang ceritakan kisah ni pada Abang. Ceritanya dekat kampung tu ada satu keluarga. Keluarga ni agak pelik mengikut cerita Mak Temah. Dan keluarga ni adalah antara keluarga yang kaya, mempunyai banyak tanah, mempunyai banyak orang gaji, dan memang tak pernah nampak keluarga ni hidup dalam keadaan yang susah, walaupun pada waktu sebelum-sebelum tu keluarga ni memang terlibat, terkesan disebabkan oleh peperangan dan juga komunis. Tapi buat macam mana pun, keluarga ni memang tetap kaya, memang tetap harmoni, yang memang tetap banyak duit. Di antara perniagaan ataupun kerja-kerja yang dilakukan oleh keluarga ini adalah sebagai ceti. Dia banyak pinjamkan duit dengan orang kampung. Pada masa yang sama, kalau dia nak kutip segala hutang piutang daripada orang kampung, dia akan kutip beserta dengan bunga. Lama pinjam, bunganya jadi besar lah. Tapi yang paling sangat diingati tentang keluarga ni adalah anaknya yang bernama Laila. Laila bukanlah anak sebenar kepada keluarga ni, tapi Laila ni adalah anak angkat. Laila ni sebenarnya anak Cina yang diserahkan kepada keluarga ni. Sebabnya keluarga Cina pada waktu tu mempunyai ramai anak dan diserahkan kepada satu keluarga Melayu untuk dibesarkan anaknya supaya anaknya hidup dalam keadaan yang mewah. Walaupun pada awalnya kita nampak penyerahan anak angkat ini daripada satu keluarga Cina ke satu keluarga yang kaya raya adalah satu tindakan yang betul, tapi di mata Mak Temah bukan satu tindakan yang betul. Ia adalah satu tindakan yang sangat-sangat kesian dengan budak ni. Sejak daripada kecil budak ni membesar. Laila membesar dalam keluarga ni dan Mak Mah lihat macam mana Laila membesar dalam keadaan yang sangat kesian. Walaupun banyak orang gaji, tapi Laila tetap juga dijadikan salah seorang orang gaji walaupun dia berstatus sebagai anak angkat keluarga ni. Jadi nak jadi cerita, pada satu hari Mak Temah dipanggil ke rumah tu. Tujuannya adalah untuk berurut. Yang nak berurut adalah tuan rumah. Dia punya tuan rumah perempuan lah. Minta Mak Temah urutkan satu badan.
Sewaktu Mak Temah urutkan rumah, pergi ke rumah tu, yang sebenarnya Mak Temah jarang-jarang sangat datang ke rumah tu. Dan bila dipanggil untuk berugut, awal-awalnya Mak Temah macam tak naklah pergi sebabnya dia ada rasa perasaan yang tak sedap dengan rumah tu. Tapi disebabkan dia punya upah agak besar dan tuan rumah tu betul-betul berharap Mak Temah boleh datang berugut dekat rumah dia, antara nak dengan tidak, akhirnya Mak Temah turutkan juga untuk berugut dekat rumah tu. Yang nak berugut yang tuan perempuan tu lah. Bila dia sampai dekat rumah tu, benda pertama yang dia nampak adalah dia tengok Laila sedang mengemas-ngemas rumah, menyapu-nyapu laman dalam keadaan yang tidak sangat terurus, dengan keadaan rambut, dengan bajunya. Kesian, kata Mak Temah, keadaan Laila. Walaupun dia adalah anak angkat, tapi dilayan lebih teruk daripada hamba yang ada dekat rumah tu. Maksudnya orang gaji yang ada dekat rumah tu. Jadi sewaktu Mak Temah berurut, mengurut-ngurut tuan rumah perempuan tu, Mak Temah ada juga bertanya-tanya, macam manalah si tuan rumah ni. Kesianlah tengok si Laila tu, urut pula. Keadaannya tak urus macam tu, dengan kusut masai, dengan bajunya tak bertukar, agak lusuh. Tapi si tuan rumah perempuan ni bagi alasan dia sebenarnya tak nak pun bela anak perempuan ni, tapi suami dia yang nak bela. Tujuannya suami dia bela sebab katanya tak ada anak, tak ada keturunan. Nak kahwin lain, si tuan rumah perempuan tak kasih. Jadi tuan rumah lelaki ni terpaksalah ambil mana-mana anak yang orang hadiahkan, dibelalah budak tu. Tapi si tuan lelaki ni selalu memuji-muji, selalu memanja-manjakan si anak ni, menyebabkan tuan rumah perempuan rasa sakit hati, dan cara dia untuk melepaskan rasa sakit hati dia bantainya budak tu. Sampaikan budak tu keadaannya memang sangat menyedihkan. Bila dengar macam tu, Mak Temah pun rasa kesianlah dengan nasib Laila, namanya Laila. Dan Mak Temah nasihatkanlah kepada tuan rumah perempuan, jangan dibuat macam tu. Kalau nanti bila kau dah tua nanti, mana tahu dia bela kau. Jadi kau belalah elok-elok anak tu biar dia membesar dengan elok sekali. Tapi cadangan Mak Temah disangkal oleh tuan rumah perempuan dengan mengatakan budak tu bawa sial. Tak payah nak dibela-bela, biarkan dia hidup macam tu. Kalau dia mati pun lagi aku suka, katanya. Dengan macam tu, Mak Temah tahulah pendirian tuan rumah perempuan ni adalah sangat keras. Selepas habis mengurut, Mak Temah pun mintalah si tuan rumah perempuan ni pakai baju. Jadi tuan rumah perempuan ni pergilah masuk ke dalam bilik untuk pakai baju. Kat sinilah peristiwa kali pertama yang Mak Temah nampak. Sewaktu dalam ruangan yang tak ada orang tu, iaitu di satu sudut rumah, di rumah tengah, yang mana tak adalah tingkap tu, ada tingkap dia kata, tapi taklah cahaya tu masuk dengan begitu banyak. Mak Temah duduk dekat kawasan ruang tu sorang-sorang sambil menunggu tuan rumah tu keluar daripada bilik untuk dapatkan bayaran yang dijanjikan, yang katanya cukup mewah. Sedang Mak Temah tunggu, tiba-tiba Mak Temah nampak di sebalik tempayan yang ada dalam kawasan ruang tengah tu, ada seorang budak. Mula-mula Mak Temah ingatkan itu adalah anak-anak jiran yang datang bermain dekat rumah tu. Tapi kalau difikirkan semula, kata Mak Temah, mana ada jiran, anak-anak jiran yang berani datang dekat rumah ni? Dan jiran-jiran yang ada di sekeliling rumah tuan orang yang kaya ni, kedudukannya agak jauh. Mana mungkin budak-budak tu ada duduk dekat situ, main dekat situ. Jadi dalam keadaan yang tak berapa nak terang, Mak Temah tengok je budak tu duduk dekat tepi tempayan. Yang peliknya, budak ni mempunyai kening yang bercantum, matanya agak pelik, besar dia kata, dengan bibirnya agak dia punya mulut, bukaan mulutnya agak luas. Jadi tak seperti budak-budak yang biasa. Dan tambah pula dia punya hidungnya agak mancung dan telinganya agak runcing. Mula-mula kalau pandang nampak macam budak biasa. Tapi kalau dah lama-lama pandang, kata Mak Temah, dia akan rasa macam lain macam. Tengok macam alam sebelah punya budak lah. Jadi dalam keadaan yang dia tengok, budak tu yang kedudukan dia dengan budak tu lebih kurang 10 meter lah, macam 10 meter lah, 10 langkah lah macam tu. Jadi dia tengoklah budak tu datang daripada mana, nak tanya pun budak tu dalam keadaan yang jauh, duduk tepi tepi tempayan.
Sedang-sedang dia tunggu tu, tiba-tiba dia dengar tapak kaki datang daripada belakang. Rupanya tuan rumah tu datang ke arah dia dengan siap berpakaian. Jadi Mak Temah pun pandanglah pada tuan rumah tu. Selepas Mak Temah pandang pada tuan rumah, dan Mak Temah pandang semula dekat tepi tempayan. Tapi budak tu dah pun hilang, tak ada dekat tepi tempayan. Pelik, kata Mak Temah. Pada waktu tu Mak Temah rasa dah tak sedap hati. Mak Temah yakin apa yang dia nampak adalah penjaga rumah ataupun orang kata penjaga harta kepada keluarga ni. Sebab keluarga ni memang orang kaya. Jadi selepas dapatkan bayaran yang memang cukup lumayan, Mak Temah buat satu tindakan yang sangat sebenarnya tidak diketahui lah oleh tuan rumah. Sewaktu dia melangkah nak keluar daripada rumah itu, Mak Temah mula baca ayatul kursi sebanyak 7 kali. Sebab itu amalan yang diberitahu oleh keluarga Mak Temah. Kalau datang berurut dekat rumah yang kita yakin ataupun kita rasa tak sedap hati, kita baca ayatul kursi 7 kali. Dan kalau nak tahu rumah tu ada apa, sama ada rumah tu bersih atau tidak, ada penunggu atau tidak, selepas 7 langkah jauh daripada rumah, pandang ke belakang dan tengok apa yang ada dekat rumah tu. Jadi selepas habis membaca, keluar daripada rumah, bersalam dengan tuan rumah, Mak Temah pun langkah 7 langkah dengan sangat berhati-hati. Pada langkah yang ke-8, Mak Temah pandang belakang. Mak Temah terjatuh selepas dia tengok apa yang ada dekat kawasan rumah tu. Waktu tu seluruh badan dia rasa nak menggigil. Dengan bulu roma di setiap inci tubuhnya rasa meremang. Apa yang diberikan, petua yang diberikan oleh keluarga Mak Temah betul-betul berkesan kali ini. Dan dia nampak sesuatu yang sangat tak dijangka-jangka. Apa yang Mak Temah nampak? Yang Mak Temah nampak pada hari itu, waktu tu petang selepas asar, adalah ramai budak-budak yang berdiri di sekitar rumah, termasuk budak-budak yang ada di kawasan bumbung-bumbung rumah dan rumah bawah. Dengan kata lain, kawasan rumah tu penuh dengan budak berbagai bentuk, berbagai saiz. Pada waktu tu Mak Temah menggigil sebab semua mata budak-budak tu memandang ke arah Mak Temah. Cepat-cepat Mak Temah bangun dan Mak Temah lari daripada situ. Bila sampai dekat rumah, Mak Temah ceritakan hal tu kepada suami dia dan minta penjelasan daripada suami dia. Apa sebenarnya? Apa yang dia nampak? Rupanya mengikut apa yang suami dia kata, mungkin ini bukan satu fitnah, tapi kemungkinan keluarga tu ada mengamalkan belaan, dan belaan tu berbentuk budak. Dan selalunya belaan yang berbentuk budak ada kaitan dengan orang Cina kata ong. Mama terikut apa yang ditulis dekat email kan. Orang Cina kata ong, maksudnya untuk keberuntungan. Jadi dia bela budak-budak, dan selalunya dalam rumah tu kalau diselongkar akan jumpa janin-janin budak-budak yang dikeringkan. Tujuannya untuk kekayaan, tak ada yang lain. Jadi disebabkan tu, Mak Temah sejak daripada tu, walaupun dipanggil untuk berurut, tetap juga Mak Temah tak berani nak datang. Tapi dia tetap kesian dengan Laila. Setiap kali kalau terserempak dengan Laila dekat tepi jalan, dia akan tegur Laila supaya Laila rasa terus bersemangat untuk hidup. Dan tiba-tiba pada satu hari itu, selang beberapa tahun, dah tak pergi dah rumah tu. Selang beberapa tahun, Mak Temah dapatlah jemputan untuk menghadiri majlis perkahwinan Laila. Pada waktu tu Mak Temah rasa pelik. Bukan Mak Temah je, orang kampung tu semua rasa pelik. Tak ada hujan ribut, macam mana Laila nak boleh kahwin? Jadi nak tak nak, bukan nak tak nak, peluang inilah Mak Temah perlu datang rumah ni, nak tanya dengan jiran tetangga sewaktu merewang-rewang lah. Sebab ni cerita ni kat Johor kan. Sewaktu merewang-rewang tu nak nanya-nanyalah Laila kahwin dengan siapa, kenapa Laila kahwin awal. Sebab masa tu Laila baru berumur 16 tahun.
Jadi sewaktu datang ke rumah tu, Mak Temah takut-takutlah sebab rewangnya dibuat malam. Dan dalam keadaan yang takut-takut tu juga, Mak Temah jalan juga, pergi juga dekat rumah tu. Jumpalah dengan kawan-kawan kat sana. Berbisik-bisik lah dia orang, bergibah-gibah lah. Berborak-borak lah, bukan gibah lah, borak-borak. Akhirnya Mak Temah tahu satu kebenaran yang sangat janggal. Laila dikahwinkan dengan orang kampung sebelah dan Laila berkahwin dengan seseorang yang tidak berapa nak betul. Maksud abang adalah orang yang kekurangan. Maksudnya kekurangan dari segi mental. Jadi pelik kenapa keluarga yang sekaya ini nak kahwinkan anak angkat mereka yang satu-satunya dengan orang yang macam tu. Yang istimewa macam tu. Boleh dikatakan, kita kata sekarang ni macam sindrom Down lah. Bukan sindrom Down, lebih kepada otak punya lah. Dia macam dia punya pertumbuhan otak dia kurang sikit lah, dia kata. Pelik kenapa keluarga ni nak kahwinkan Laila dengan orang macam tu. Jadi benda tu menjadi gosip pada waktu tu. Ada yang kata Laila mengandung, ada yang kata Laila ni kena buatan orang, ada yang kata Laila ni memang itulah salah satu caranya nak membuang Laila daripada keluarga tu. Jadi nak buat macam mana? Itu dah ditakdirkan. Mak Temah pun cakap dengan kawan-kawan, jangan kita menyebar fitnah. Kita doakan sama-sama dengan keadaan Laila dalam keadaan yang sentiasa baik. Tapi pada waktu Mak Temah nak balik daripada merewang malam tu, Mak Temah dengar daripada bilik pengantin Laila menangis-nangis. Seolah-olah, bukan seolah-olah lah, tapi lebih kepada keyakinan Laila tak nak dikahwinkan sebab perkahwinan ni adalah satu perkahwinan yang dipaksa. Dan tuan rumah perempuan, sewaktu Mak Temah ni ada dekat rumah tu sedang merewang, tuan rumah perempuan tu mundar-mandir dalam keadaan yang marah, dalam keadaan yang pengis, tak ditegur pun dengan jiran-jiran. Dengan dia punya cucuk sanggunnya, dengan dia punya rantainya, macam sampai ke perut, besar lagi rantainya. Tak dihiraunya tetamu yang datang, yang dia tahu mengamuk-ngamuk dekat dalam bilik pengantin. Itu je. Dan Mak Temah pun baliklah ke rumah sebab tak naklah masuk campur dengan apa-apa yang berlaku. Tapi pada malam tu, Mak Temah bermimpi. Mak Temah didatangi dengan budak-budak yang sama yang ada dekat rumah tu. Dalam mimpi tu, Mak Temah kata dia didatangi dengan budak-budak yang ramai dan budak-budak tu seolah-olah mengugut Mak Temah jangan masuk campur urusan. Tapi dalam mimpi tu Mak Temah bagi tahu yang dia tak masuk campur urusan dan dia tak nak pun masuk campur. Tapi seolah-olah makhluk-makhluk tu yang datang pada malam tu tahu apa yang ada di sudut jauh hati Mak Temah. Mak Temah berhasrat nak memberi bantuan. Kalau Laila minta bantuan, dia kesian dengan Laila. Kalaulah pada malam tu Laila kata dia nak lari, Mak Temah memang akan tolong. Sebab Mak Temah ni banyak connection dengan orang-orang kampung. Ramai dia kenal. Orang berugut, kan, bidan. Tapi bila sedar daripada tidur, berpeluh Mak Temah. Sebab kedatangan budak-budak tu memang cukup menakutkan. Walaupun mereka hanyalah budak-budak daripada alam sebelah, tapi kedatangan mereka yang dalam keadaan pengis dan mengugut betul-betul buatkan Mak Temah tak senang hati. Satu hari Mak Temah dapat panggilan daripada tuan rumah perempuan rumah besar tadi. Mula-mula Mak Temah mengelak. Tapi setelah diberitahu apakah tujuan Mak Temah datang, kalau setakat berurut, aku tak nak dia berurut, lantak kau lah dengan tuan kau tu, dia kata. Macam itulah suara Mak Temah, abang cuba lakukan semula. Tapi selepas dia beritahu, rupanya dia diminta untuk datang ke rumah tu untuk melenggang perut si Laila. Oh, Laila mengandung. Mak Temah terus keluarkan jari. Ngira. Tak cukup. Patutnya 9 bulan. Dah besar. Maksudnya keadaan Laila tu mengandung, tapi pada waktu tu masih lagi tak pada yang sepatutnya. Dalam keadaan gusar-gusar macam tu, Mak Temah pun pergilah dekat rumah besar tu. Satu, nak tolong Laila, yang keduanya nak pastikan betul tak kiraannya. Dan bila dia tengok perut Laila, dia tanya dengan Laila sendiri berapa bulan yang Laila mengandung. Laila tak berani nak cakap, tapi Laila menangis. Kalau tengok daripada keadaan perut, bidan memang dah tahulah
keadaannya memang lebih kurang 8 bulan mengandung. Tapi dia baru berkahwin lebih kurang 4 bulan, 5 bulan. Mana mungkin dah mengandung selama 8 bulan. Ada udang di sebalik batu. Jadi pada waktu tu Mak Temah pun tak nak bergosip lebih-lebih lah. Maksudnya bersyakwah sangka lebih-lebih. Dia teruskanlah dia punya pekerjaan untuk melenggang perut si Laila. Sepanjang proses melenggang, Mak Temah sempat juga bertanya-tanya macam mana keadaan Laila. Laila lebih banyak berdiam dan menangis. Dia tak nak jawab. Banyak soalan yang Mak Temah tak nak jawab. Mula-mula Mak Temah rasa macam tak nak paksa lagi. Kesian tengok Laila. Mungkin disebabkan oleh dia kahwin paksa. Tapi bila dia tengok kesian betul keadaan Laila macam tu, dia perlu tolong Laila. Akhirnya dia beritahu kalau Laila nak apa-apa ataupun nak minta pertolongan daripada Mak Temah, Laila cakap, Mak Temah ada, Mak Temah boleh bantu. Waktu tu Laila pegang tangan Mak Temah dengan ucapan, Mak Temah tolong Laila. Waktu tu Mak Temah dah memang yakin Laila sebenarnya telah mengandung luar nikah. Sebab apa yang dikatakan oleh Laila sama selari dengan perut Laila yang besarnya dalam keadaan 8 bulan. Jadi Mak Temah tak syak orang lain, mungkin bapa angkat kepada Laila yang membuntingkan Laila. Disebabkan dia rasa takut dikahwinkan Laila dengan orang yang tak berapa nak sihat daripada kampung-kampung sebelah. Nak tutup malu. Jadi untuk memastikan benda ni betul, tak nak jadi fitnah, Mak Temah pun jumpalah dengan tuan rumah perempuan. Dan dia bagi soalan maut dengan tuan rumah perempuan. Besar kandungan tu dah cukup 8 bulan. Bulan depan dah boleh bersalin. Waktu tu muka tuan rumah perempuan berubah dan dia pergi dekat Mak Temah. Dia cakap macam ni, kalau kau berani sebarkan apa yang engkau nampak, engkau mati. Aku tak hirau kalau ilmu kau tinggi melangit. Tapi kalau tersebar benda ni, engkau mati. Engkau dengan laki engkau, anak-anak engkau, aku akan hancurkan. Waktu tu Mak Temah memang rasa tak selesa. Dia tak berani nak menjawab dan dia terus balik ke rumah. Bila sampai dekat rumah, Mak Temah tak tangguh-tangguh. Dia ceritakan benda ni dengan suami dia. Dan suami dia yakin apa yang Mak Temah rasa itu memang betul-betul adalah benda yang berlaku. Diperkosa dan dikahwinkan secara paksa untuk menutup malu. Jadi pada malam tu Mak Temah pun tidur macam biasa dan Mak Temah didatangi. Kali ini bukan budak-budak. Mak Temah didatangi dengan satu makhluk yang berbulu besar. Biasalah orang kata itu yang raya-raya tu kan. Jadi datang besar dan cuba cekik Mak Temah. Mak Temah cuba mengelak dalam mimpi tu dengan baca ayatul kursi. Tapi tak boleh nak habis. Dia cuba selawat Nabi. Terlupa pula yang tengah-tengah selawat. Dan pada dalam mimpi tu Mak Temah lari naik bukit, turun bukit, lari daripada makhluk besar tu. Dan bila dia tersedar daripada tidur, seluruh badan dia jadi berpeluh. Walaupun dalam tu makhluk tu tak bercakap-cakap dengan dia, tapi dia tahu makhluk tu didatangkan oleh tuan rumah besar untuk mengukut dia. Jangan disebarkan pada orang lain. Dan pada malam tu juga Mak Temah punyalah terkejut bila dia sedar daripada tidur, di hujung sudut bilik dia ada makhluk hitam yang berbulu yang sama datang dalam mimpi dia. Tahulah Mak Temah apa yang dia hadapi bukanlah benda yang biasa, tapi sesuatu yang sangat menakutkan. Pada awalnya Mak Temah memang nak tolong Laila, tapi dinasihatkan oleh suami dia supaya jangan masuk campur. Sebab keluarga tu bukannya mengamalkan ilmu-ilmu biasa. Itu adalah ilmu-ilmu yang sangat kuat dan menakutkan. Mengikut kata suaminya, kita ni orang biasa. Kita tak mampu nak lawan dengan ilmu-ilmu yang 7 petala langit macam tu.
Jadi lebih baik kita ambil langkah berhati-hati. Kita pun ada anak, dia kata ada cucu. Bahaya kalau kita tersalah langkah, takut keluarga kita akan menjadi mangsa. Jadi Mak Temah pun dengan berat hati pendamkan perasaan nak tolong si Laila. Selang beberapa minggu, Mak Temah sekali lagi dipanggil dan kali ini ditugaskan untuk menyambut kelahiran bayi Laila. Dan Mak Temah datang, tujuannya adalah untuk melihat keadaan Laila. Dan kalau kurang-kurang pun kalau tak dapat tolong, bagi semangat pada Laila. Itu yang Mak Temah fikirkan. Dan bila sesampai dekat rumah, dia tengok adalah beberapa orang jiran-jiran yang dah ada dekat dalam bilik bersalin. Dengan keadaan Laila yang sangat kesian, Mak Temah cuba bantu sebaik yang mungkin. Tapi dekat sini berlaku sesuatu peristiwa yang menjadikan Mak Temah agak trauma untuk menyambut kelahiran yang selepas-selepas itu. Sewaktu melahirkan bayi, Laila begitu berusaha sampaikan beberapa kali Laila hampir pengsan. Waktu tu memang kebanyakan orang Melayu memang melahirkan anak di rumah, bukan di hospital, walaupun dah tahun 1980-an kan. Jadi Mak Temah pun cubalah sebaik mungkin bagi semangat pada Laila untuk teran keluarkan bayi. Dalam keadaan yang memang sangat sukar, akhirnya Laila mengumpulkan seluruh tenaga dia dan meneran sekuat-kuatnya sambil menjerit berselawat. Allahu Akbar, dia jerit sekuat hati. Dan waktu tu Mak Temah cuba untuk keluarkan kepala si bayi dan tiba-tiba menyembur darah yang sangat banyak ke muka Mak Temah. Dalam keadaan yang kalang kabut, Mak Temah cuba tarik bayi itu dan bayi itu tiba-tiba hilang. Mak Temah agak pelik selepas dia kesat muka dengan darah, dengan kain dan mencari di sekitar mana bayi tadi aku pegang kepala dia, mana bayi. Mengikut saksi-saksi yang ada dekat situ, mereka memberitahu tak ada bayi. Yang keluar hanyalah gumpalan-gumpalan darah. Waktu tu Mak Temah rasa macam tergamam. Sebab sewaktu proses melenggang perut, memang Mak Temah tahu dia seorang bidan. Dia tahu yang ada dalam perut tu adalah bayi. Tapi waktu dia menyambut kelahiran, memang dia nampak ada kepala bayi yang akan keluar daripada perut ibunya. Kenapa tiba-tiba semuanya bertukar jadi darah? Mak Temah pelik pada waktu tu, tak tahu macam mana nak cakap. Dengan keadaan yang lemah, Laila hampir pengsan, tapi berjaya disedarkan. Laila tanya bayinya mana, dan semua orang kat situ tak tahu nak bagi jawapan apa, termasuk dengan Mak Temah. Mak Temah jadi confused, jadi pelik, jadi tergamam. Dan selepas membersih-bersihkan diri, Laila lepas tu memang dah habis tenaga, dah tak boleh nak buat apa. Mak Temah keluar daripada bilik dan berjumpa dengan tuan rumah. Dengan suami ni memang ada dekat suami dia dekat situ, dekat rumah tu. Tapi suami dia tak berapa nak sihat kan, dia ke mana-mana je lah. Jadi Mak Temah jumpa dengan suami tuan rumah lelaki dengan tuan rumah perempuan. Dan Mak Temah ceritakan apa yang berlaku. Tapi mereka berdua tak ada reaksi. Seolah-olah macam benda tu bukan benda yang penting sangat. Jadi pada waktu tu Mak Temah makin keliru. Apa sebenarnya yang berlaku? Dan selepas Mak Temah pendamkan benda tu, diamkan aja. Jadi lepas membersih-bersihkan diri, tolong Laila, Laila pun pula pada waktu tu dalam keadaan yang lemah dan sangat menangis, meratap-ratap, cari anak dia ke mana. Dan semua orang pun tak tahu nak cakap macam mana. Mak Temah siap-siap kemas barang dan Mak Temah balik. Sampai kat rumah, Mak Temah ceritakan benda ni pada suami dia dan pada anak-anak dia juga. Memang menjadi satu topik yang hangat pada hari itu. Kemana perginya bayi? Kenapa bayi itu hilang? Apa sebenarnya yang berlaku? Selang beberapa hari, Mak Temah menerima berita yang sangat mengejutkan. Laila meninggal dunia. Suaminya tolak dia daripada pelantar air.
Jadi nak tahu, nak kata betul ke tidak benda tu susah nak cakap. Jadi disebabkan suami dia tolak Laila dekat pelantar bilik air, menyebabkan Laila pada waktu tu masih 2 minggu baru bersalin, jatuh dan meninggal dekat tempat kejadian. Benda tu walaupun direport pada polis, dan lelaki tu tak diambil tindakan, suami Laila tak diambil tindakan sebab dia memang tak sihat waktu tu kan. Jadi memang tak dibuatlah penyiasatan secara mendalam. Ini pula cerita kat ujung kampung kat Johor. Dan mayat Laila dikebumikan. Sejak daripada tu berasa bersalah pada diri Mak Temah tu, tak boleh nak cakap. Dan setiap kali dia duduk dengan anak-anak, dengan cucunya, dia akan bercerita tentang Laila. Dia nasihatkan kepada anak-anak dan cucunya, kalau ada orang minta tolong, tolong sebaiknya. Ikhlaskan hati, Allah akan permudahkan jalan. Itu yang Mak Temah rasa betul-betul ralat dengan apa yang berlaku. Macam mana dengan keadaan keluarga ni? Selepas kematian Laila, keluarga ni dikatakan mengalami gangguan. Ada yang beritahu tuan rumah lelaki dan perempuan selalu diganggu dengan bayangan Laila dekat kawasan sekitar rumah. Walaupun orang kampung susah nak percaya. Mungkin itu hanya cerita yang dibuat-buat oleh tuan rumah besar, sebab untuk keluar daripada kampung tu tanpa ada syakwa sangka daripada orang kampung. Mungkin juga kan. Tapi yang Mak Temah dengar itulahnya. Tuan rumah tu, isteri laki isteri, dikacau dengan bayangan Laila, menyebabkan mereka keluar daripada kampung tu, berpindah ke mana mereka tak tahu. Jadi Mak Temah rasa sedih. Setiap kali dia melawat ke kawasan perkuburan, kalau ada masa dia akan singgah dekat kubur Laila untuk dihadiahkan sesuatu buat hiburan Laila di sana. Dan mengikut cerita orang kampung, selepas benda tu berlaku, mereka beranggapan ada 2 kemungkinan, kata Mak Temah yang orang kampung percaya. Yang pertama, mungkin Laila telah diperkosa oleh ayah tiri dia, ayah angkat dia, dan selepas diperkosa dikahwinkan untuk menutup malu. Dan ada juga teori yang kedua yang mengatakan keluarga ni ada membela sesuatu yang dinamakan raya, dan keluarga ni menjadikan Laila sebagai tempat untuk raya memuaskan nafsu, dan apa yang dikandungkan oleh Laila sebenarnya adalah makhluk, bukan manusia. Sama ada yang mana cerita yang betul, Mak Temah tak tahu sampailah ke akhir hayatnya. Dan cerita ini diceritakan oleh cucu Mak Temah yang sekarang ni sudah pun berumur 40-an lah, lebih-lebih kurang bayar abang je lah. Dan dia harap cerita ni menjadi iktibar. Berlaku pada tahun 1980-an dekat satu daerah di negeri Johor, terpaksa abang sembunyikan untuk menjaga sensitiviti lah kan. Dan dia tak nak orang tahu siapa keluarga Mak Temah yang dimaksudkan. Jadi moga-moga cerita ni menjadi iktibar untuk kita semua. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Ini adalah antara, selalunya kita pernah dengar cerita bidan jahat. Kali ni bidan yang baik. Bidan yang cuba menolong tapi tak kesampaian. Sedih ceritanya, menarik ceritanya. Abang rasa macam sewaktu abang baca email yang dihantar, abang seperti terbayang dekat depan mata macam mana keadaan keluarga dan kampung ni, dan juga keadaan Laila dan Mak Temah sebagai seorang bidan yang cuba membantu tapi hasratnya tak tercapai. Moga-moga cerita ini menjadi iktibar dan pengajaran untuk kita semua. Dan pada yang nak mendapatkan perapan sate, sambal lara dan coklat moist, masih lagi abang jual. Abang letakkan linknya di bawah setiap video. Nanti boleh-bolehlah mana-mana yang nak merasa. Hingga berjumpa lagi dalam esok hari. Esok hari adalah hari yang abang akan ceritakan kisah yang abang dah simpan selama setahun lebih, yang mana dulu abang pernah buat rakaman, dan setiap kali rakaman abang akan diganggu dengan seteruk-teruknya. Abang harap
untuk hari esok abang akan berjaya buat rakaman tanpa ada gangguan. Kita doa sama-sama supaya abang dapat sampaikan cerita ni dan menjadi iktibar untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.